kita mulakan suratul Anbiya, mulai ayat 11. Ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam, dan berapa banyakkah? Dan berapa banyakkah? Qasamna, telah kami binasakan. Min qaryatin, daripada negeri. Kanat, adalah ia. Zalimatan, yang zalim. Wa ansha'na, dan telah kami jadikan. Ba'daha, sesudahnya. Kauman, akan kaum. Akharin, orang-orang yang lain. Semak semula. Wa kam qasamna, dan berapa banyakkah telah kami binasakan min qaryatin, daripada negeri. Kanat zalimatan, adalah ia yang zalim. Mana penduduknya berlaku zalim, yakni kufur kepada rasul-rasul Allah. Wa ansha'na, dan telah kami jadikan ba'daha, sesudahnya, kauman akharin, kaum orang-orang yang lain. Maksudnya generasi yang kufur itu Allah telah lenyapkan, Allah telah binasakan, dan ditukar kepada orang-orang yang lain pula yang mewarisi bumi itu. Ayat 12. Falamma, maka manakala. Ahassu, telah merasakan mereka. Ba'sana, akan seksaan kami. Izahum, tiba-tiba mereka. Minha, daripadanya. Yarkudun, mereka lari. Semak semula. Falamma ahassu, maka manakala telah merasakan mereka ba'sana, akan seksaan kami. Negeri yang Allah datangkan azab itu. Mereka merasai apa yang dijanjikan azab kepada mereka. Izahum, tiba-tiba mereka, minha, daripadanya. Yarkudun, mereka lari. Mereka bersegera lari daripada negeri itu. Mana mungkin, mana sempat. Lagi, ayat yang ke-13. La tarkudu, jangan kamu lari. Warji'u, dan kembalilah olehmu. Ila, kepada. Ma, apa yang. Utriftum, telah diberi kemewahan kamu. Utriftum, telah diberi kemewahan kamu.
Fihi padanya. Wa masakinikum dan tempat-tempat tinggal kamu. La'allakum, mudah-mudahan kamu, tus'alun, kamu ditanya. Semak semula. La tarkudu, jangan kamu lari. Warji'u, dan kembalilah olehmu. Ila ma utriftum fi, kepada apa yang telah diberi kemewahan kamu padanya. Wa masakinikum, dan tempat-tempat tinggal kamu. Mana jangan lari. Kembalilah kepada kemewahan kamu dan tempat tinggal kamu. Duduklah. Jangan lari. Itu maksudnya. Ya, mereka nak lari. Ya, cuba nak lari. Ya, apakah mereka dapat lari daripada azab Allah Ta'ala? Ya, maka seolah-olah ayat ini diperli. Balik semula kepada kemewahan kamu, kepada tempat tinggal kamu. Ya, supaya kamu tus'alun, la'allakum tus'alun. Mudah-mudahan kamu ditanya. Baik, satu lagi. Qalu, telah berkata mereka. Ya wailana, wahai celakalah kami. Kalau perkataan wail tu mana celaka, ya. Jadi ya wailana tu mana wahai celakalah kami. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, adalah kami. Zalimin, orang-orang yang zalim. Semak. Qalu, telah berkata mereka. Ya wailana, wahai celakalah kami. Inna kunna zalimin, sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang zalim. Mana pada masa itu baru mereka nak sedar. Mereka nak sedar, nak beriman. Sorry lah. Ya, azab sudah datang. Mereka tidak boleh lari daripada azab itu. Maka mereka akan menuding diri mereka atas kesalahan-kesalahan mereka, kezaliman mereka terhadap rasul-rasul mereka. Tidak ada artinya lagi. Ya, itu dikatakan, ya, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Ya, baru mereka nak mengakui, ya, kesalahan mereka, ya, kezaliman mereka. Yang mana tak ada artinya. Baik, ya. Kita minggu lepas ada janjikan tentang nak mulakan i'rab, ya. Ada bawa buku i'rab tak? Ya. Ada bawa tak buku i'rab? Ya. Kalau ada bawa buku i'rab, pergi semak buku i'rab, ya. Ayat 11, ya. Jom semak ayat 11 Suratul Anbiya. Baik, daripada ayat 11 tadi dah jumpa dah. Jumpa, kita mulakan, ya. Tengok, ya, wakam. Daripada perkataan tu wakam, ya. Wa tu disebut atof, ya. Kam, ya, maf'ul bih muqaddam, ya, maf'ul bih muqaddam.
Muqaddam ni terdahulu. Fa qasamna fi'il madhi mabni bisukun. Qasam tu. Na tu fa'il. Ya. Jadi ya, qasamna ya, dengan perkataan kam. Qasamna kam. Ya. Jadi macam itulah mengikut naunya. Ya dikatakan maf'ul bi muqaddam. Maknanya maf'ulnya ya mendahului fi'il. Ya. Mendahului fi'il muqaddam tu. Ya. Mendahului fi'il. Qasam tu fi'il madhi mabni bis sukun. Kita nak kenal dia, tengok sebelum na tu, itu huruf asal dia tanda apa. Kalau tanda mati, tu sukun lah, qasam. Mim tu mati. Itu mana mabni bis sukun. Na fa'il. Ya. Min jar majrur. Min jar. Min harfu jar. Qaryatin disebut tamyiz. Ya, tamyiz. Tamyiz ni ya menerangkan ya kesamaran kat situ apa yang dimaksudkan. Ya, yaitu yang dimaksudkan binasa itu ialah qarya. Jadi qarya tu ya sebagai tamyiz. Ya. Mana yang masih samar lagi? Ya, apa yang dibinasakan iaitu qarya. Itu mengikut nahwu katanya dia jadi tamyiz. Ya. Kanat fi'il madhi mabni bil fathah. Fathah ni pada mana? Fathah dia pada na tu lah. Kana. Na tu. Kan na tu fi'il madhi. Kanat tu ya, yang dikira tu fi'il asal, huruf asal daripada fi'il. Kana tu. Itu yang dikatakan fathah. Ta tu dah lain hukum pula. Ta tu disebut ta ta'nis. Ta ta'nis, ta perempuan. Isim kana. Ya. Dia jadi isim kana. Ya, dia punya domirnya hiya. Hiya tu pada ta mati, ta ta'nis tu, tu domirnya hiya. Kalau muzakkar huwa, kana, huwa. Kanat, hiya. Macam tu. Ya. Mana zalimatan. Zalimatan itu menjadi ya khabar kepada kana. Kanat, ya. Jadi kana ni dia punya khabar. Ya, punya isim, punya khabar. Jadi isim kana hiya, khabarnya zalimatan. Jadi khabar kepada kanat, ya. Khabar tu mana ceritalah. Adalah ia yang zalim, ya. Wa ansha'na. Wa tu ataf. Ya. Ansha' fi'il apa? Fi'il madhi mabni bisukun. Sukun tu lah. Akan ansha' sya' tu. Ya, bisukun. Na tu fa'il. Ya, na fa'il. Ba'da tu maf'ul fi. Maf'ul fi. Fayaha fi. Maf'ul fi. Ya, bukan maf'ul bihi ya. Maf'ul fi. Fayaha fi. Ya. Wa huwa mudhaf. Ya. Wa huwa mudhaf. Ha tu
mudhaf ilaihi. Wa huwa mudhaf dia tak ditulis, kita kena sebut. Mudhaf dia tak disebut, tapi kita kena sebut. Yang disebut tu mudhaf ilaihi tu disebutlah tu mudhaf ilaihi. Ba'da tu ba'da tu selain daripada menjadi maf'ul fi, dia jadi mudhaf. Tu mudhaf ilaihi. Ba'da ni ialah termasuk zarab ya. Zarab ni kan terbagi dua, satu makan, satu zaman. Makan mana tempat, zaman tu mana masa, ya. Jadi masa. Jadi sini ba'da sesudah kan menunjukkan masa. Ya. Dia ada zarab ni semuanya ia jadi maf'ul fi, ya. Maf'ul fi namanya, ya. Dan zarab ni juga dia akan jadi mudhaf. Selepasnya disebut mudhaf ilaihi. Ya, jadi ba'da mudhaf, hatu mudhaf ilaihi. Dalam i'rabnya begini. Ba'da maf'ul fi wa huwa mudhaf. Ya, ba'da maf'ul fi wa huwa dan dia mudhaf. Macam tu. Wa huwa mudhaf, ya. Hatu mudhaf ilaihi. Qauman maf'ul bi. Maf'ul bi kepada ansha'na tadi. Ansha'na tu fi'il madhi. Maf'ulnya ialah qauman. Ya. Wa ansha'na qauman akhirina ba'daha. Macam tu. Kalau kita terjemah secara nahu, dan telah kami jadikan akan kaum orang-orang yang lain sesudahnya. Jadi ba'daha ni mudhaf ilaihi mengambil tempat dulu daripada maf'ul, ya. Qauman maf'ul bi, akharin na'at. Na'at ni mengikut. Apa mengikut dalam segi apa? Di situ. Dalam segi mansub. Ya, mansubnya. Tengok qauman, ya, mansub bil fathah. Akharin mansub bil ya. Sebab akharin tu jamak. Ya. Akharin tu mansub bil ya, dengan ya. Sebab dia, ya, sebab dia jamak, ya. Jamak diguna ya, ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-12. Falamma. Fa tu atau lamma maf'ul fi. Dia sebab zarab, termasuk zarab. Zarab zaman. Zarab ni semua jadi maf'ul fi namanya. Ya, maf'ul fi. Ahassu fi'il madhi mabni. Dengan apa tu? Bidhamma. Fi'il madhi kita kena sebut mabni, ya. Jadi sebab itu sebab fi'il madhi kena sebut mabni. Ba tu mana mabni? Mabni makna dibina. Dibina tetap macam tu. Macam tu, dibina tetap. Maknanya fi'il madhi tu mabni. Makna fi'il madhi tu dibina tetap macam tu, ya. Baik, teruskan. Falamma ahassu fi'il madhi mabni bidhamma. Al-waw. Waw tu boleh kita tambah dengan perkataan waw jama'ah fa'il.
Waw jamaah fa'il. Sebab waw tu menjadikan makna mereka ramai. Itu dikata waw jamak tu. Kalau satu saja ahassa. Kalau ramai ahassu. Ya. Jadi ahassu tu ya waw jamaah fa'il. Fa'il kepada mana? Fi'il madi mabni bidhamma. Al waw jamaah fa'il. Ba'sa saja, tak ada sampai na. Ba'sa tu maf'ul bih. Maf'ul bih. Kemudian ya na tu disebut mudhaf ilaihi. Jadi kita kena sebut ba'sa tu, saya kata tadi mudhaf tak disebut. Mudhaf ilaihi disebut. Jadi artinya faham-fahamlah. Kalau ada mudhaf ilaihi sendirilah sebut, ya. Jadi begini. Ba'sa maf'ul bih wa huwa mudhaf. Macam mana? Ba'sa wa huwa mudhaf. Na mudhaf ilaihi. Na tu mudhaf ilaihi. Ya. Jadi wa mudhaf. Kemudian natu mudhaf ilaihi. Baik ya, kita teruskan lagi. Iza, depan tu iza harfu mufajaah. Harfu huruf mufajaah. Mufajaah ni makna dia tiba-tiba. Tiba-tiba. Harfu mufajaah. Harfu apa? Mufajaah. Apa maknanya? Tiba-tiba ya. Sebab itu di situ kalau iza di awal maknanya apabila. Kalau di tengah-tengah macam ni ya maknanya tiba-tiba. Tak boleh terjemah apabila. Apabila kalau di awal ayat ya. Kalau di tengah-tengah macam ni ya maknanya tiba-tiba. Itu dikatakan harfu mufajaah. Ya maknanya ya dengan makna ya tiba-tiba. Mufajaah. Mubtada. Subjek ya. Minha jar wa majrur. Min huruf jar, hatu majrur. Yarkuduna. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ra tu apa? Ra tu apa? Dah lupa dah. Fatu fi'il, dot tu mudhari, ra tu marfu. Ra tu marfu. Ya. Marfu subutun nun. Ada nun dia. Bracket tu subutun nun. Ulang. Yarkuduna fi'il
mudhari lagi marfu subutun nun. Subutun nun. Subutun nun itu mana tetap nun. Tetap nun dia. Ya. Sebab fi'il mudhari ni kan dia berubah-ubah. Ya, kalau datang huruf jazam hilang nun. Kalau datang huruf nasab hilang nun. Ya. Tapi kalau tak ada huruf nasab, tak ada huruf jazam, maknanya dia merdeka. Merdeka ni nun tu tetap. Itu dikatakan subutun nun. Tetap nunnya. Kemudian waw jamaah fa'il. Sebut. Waw jamaah fa'il. Jadi yarkuduna ni keseluruhan yarkuduna jadi khobar mubtada. Yarkuduna ni keseluruhan yarkuduna ni jadi khobar mubtada. Mubtadanya mana? Mana mubtadanya? Sebelumnya. Sebelumnya. Mana mubtada? Home. Home tu. Mubtadanya home. Kan jumpa home tadi. Izahum minha yarkudun. Jumpa tak? Home mubtada, ya. Home mubtada, ya. Jadi obarnya mana? Yarkudun. Yarkudun. Hum yarkudun. Mubtadanya mana? Hum. Khobarnya yarkudun. Kalau ikutkan nahu, terjemahan dia izahum yarkudun. Izahum yarkudun. Yarkuduna minha. Macam tu. Izahum yarkuduna minha. Ya. Minha apa jadinya minha? Jar majrur. Minha tu jar majrur. Sebab itu jar majrur dia mengambil tempat dulu. Ya. Jar majrur dia mengambil tempat dulu daripada khobar. Ya. Baik, kita teruskan lagi ayat yang ke-13. La tarkudu. La tarkudu. La tu harfu jazam. Harfu jazam. Harfu jazam. Kemudian tarkudu fi'il mudhari madzum. Ya.
Ada tanda tu. Ada tanda nun. Ada dalam bracket tu. Apa maknanya? Ha? Fi'il mudhari majzum, betul. Jim tu mana majzum. Ya. Kemudian ada nun. Apa maknanya tu nun tu? Apa yang dimasukkan nun tu? Itu maknanya kalau bracket dia 4 segi, itu maknanya hasbun nun. Hasbun nun. Ya. Kalau dia punya bracket 4 segi, maknanya hasbun nun. Kalau bracket dia macam biasa, macam tadi kita jumpa, itu namanya subutun nun. Ya. Subutun nun. Yang di sini apa? Hasbun nun. Hasbun nun mana buang? Buang nun. Ya. Buang nun. Macam tu. Sebab apa? Sebab datang lam jazam. Ya. Datang lam jazam tu menyebabkan fi'il mudhari ni majzum. Kena buang nunnya. Kalau ada nun, contohnya la tarkuduna. La tu mana tidak? Ya, la tu jadi mana tidak? Tidak kamu lari. Di sini maknanya jangan kamu lari. Jadi bila datang huruf jazam, la tu termasuk huruf jazam, maka fi'il mudhari di sini hukumnya majzum hasbun nun. Lagi apa? Waw jamaah apa? Waw jamaah tu. Waw jamaah tu fa'il. Ya, fa'il. Kita kena sebut waw jamaah ya. Waw jamaah sebab waw tu lah menjadikan makna ramai. Kalau tak ada waw tu dia tak ramai maknanya. Tak ada, itu disebut jamak, jamaah. Ya. Okey, kemudian warji'u. Warji'u, waw tu ataf. Irji'u. Waw tu ataf. Irji'u fi'il amar bi ba'du. Ba'du mabni. Fa fi'il alif amar batu mabni. Kemudian ada tanda nun tu hasbun nun. Jadi fi'il amar dia punya mabni dia hasbun nun. Macam tu. Ya. Tiap-tiap fi'il amar macam itulah. Ya. Kalau jamak dia akan disebut hasbun nun. Asalnya irji'una. Tapi fi'il amar dia tak boleh irji'una. Sebab itu kena buang nunnya. Ya, tetap irji'u. Ya. Kembalilah olehmu. Ya. Waw tu waw apa namanya? Waw jamaah. Waw jamaah jadi apa? Jadi fa'il. Waw jamaah fa'il. Ya. Ulang balik. Warji'u waw ataf. Irji'u mabni dulu. Fi'il amar mabni hasbun nun. Lagi? Waw jamaah fa'il. Ila ni baru harfu jar. Harfu mana huruf? Harfu huruf jar tu jar lah huruf jar. Majrur. Majrur. Bila datang huruf jar, ya apa depannya disebut majrur. Utriftum mim tu madi. Kalau dot mudhari. Kalau dot mudhari, kalau mim tu madi. Fi'il fi'il mabni. Fi'il madi mabni
bisukun. Ulang balik. Utriftum. Utrif. Dah ufriftum. Hmm. PL madi mabni bisukun. Ta tum tu tum. Ta 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 ada nun tu. Ta naib fa'il. Ta tu naib fa'il. Naib fa'il. Kenapa disebut naib fa'il? Sebab fi'il madi ni madi majhul. Fi'il madi ni fi'il madi majhul. Kalau fi'il madi majhul dia perlukan naib fa'il. Kalau fi'il madi ma'ruf yang biasa dia disebut fa'il saja. Itu kena catat-catatlah. Kalau madinya majhul, fi'il tu majhul, tu maknanya dia berkendakkan naib fa'il. Jadi ta tu, ta mim, nampak tak? Ta mim, ta dulu ya. Ta tu disebut naib fa'il. Yang mim tu, kan ta mim ada mim. Mim ada tulis tak? Tak. Ta mim tum. Ta mim tum tu yang dituliskan ta. Ta tu naibul fa'il. Naib fa'il je yang ta tu yang disebut ta tu naib fa'il. Yang mimnya mim alamat jamak. Sebut alamatul jam'i. Alamatul sebut. Alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Maknanya yang menjadikan jamak tu pada mimnya, bukan pada tanya. Yang jadikan dia jamak mana kamu tu sebab ada mim. Kalau tak ada mim ni, dia akan makna engkau ke, aku ke. Dia akan boleh berbunyi macam tu. Tapi yang menunjukkan ramainya atau jamaknya ialah mim tu alamatul jam'i. Fihi jar wa majrur. Jar wa majrur. Ya. Wa masakinikum. Wa tu wa ataf. Masakini maktuf. Wa huwa mudhaf. Kena sebut wa huwa mudhaf. Baru boleh bunyikan kum. Kum ka tu. Kaf tu kaf mudhaf ilaihi. Mim tak ada tulis. Mim alamatul jam'i. Mim alamatul jam'i. Dia alamat yang dia jadikan jamak tu sebab ada mim. Kum. Kalau tak ada mim, dia akan bunyi ka. Ka tu mana engkau seorang. Ya.
Nah, jadi untuk jadikan ramai ditambah mim, itu mim namanya alamatul jam'i. Jadilah ramaikum, ramai kamu. Kalau tak ada mim, dia ka saja. Okey, ulang balik yang macam ni penting. Wa masakinikum wa tu ataf. Masakini masakini maktuf. Wa huwa mudhaf. Kaf mudhaf ilaihi. Mim alamatul jam'i. Ada perkara yang kita perlu sebut tak ditulis kat situ ya. Dalam belajar i'rab ni ada perkara yang tak disebut, yang tak ditulis, kita kena sebut. Ada perkara yang memang ditulis, tapi yang tak ditulis tu kita sendiri kena sebut. Macam tu. Sebab itu macam sini, macam di sini ditulis kaf mim mati depan kum. Ya, tapi yang ditulis kaf saja. Kaf mudhaf ilaihi. Jadi mim tak disebut. Yang itulah kita kena sebut. Jadi mim tu apa? Alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Ya. La'allakum. La'alla. La'alla ni huruf nasah. Huruf nasah ni adalah huruf-huruf yang menasabkan isim. Ia menasabkan isim. Dia ada isim, ada khobar. Itu disebut harfu nasah. Ya. Kemudian la'alla ni kum ni, ya, kum macam tadi juga, kaf tu isim la'alla. La'alla harfu nasah, ya. La'alla harfu nasah, kaf tu isim la'alla. La'alla ingat tak? La'alla kan ada beradik inna. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Dia menasabkan isim, merufukkan khabar. Jadi dia menasabkan isim. Ada isimnya. Macam tu isimnya kaf tu. Kaf tu isim la'alla. Mim alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Ya. Tus'aluna. Tus'aluna. Fi'il mudhari radu marfu. Marfu. Fa fi'il dot mudhari radu marfu. Nun tu subutun nun. Kalau bracket dia macam tu, tu makna subutun nun. Ya. Al-waw. Al-waw tu naib fa'il. Ya. Al-waw tu naib fa'il. Waw tu yang menunjukkan dia fa'ilnya. Kalau tak ada waw tu tak jadi fa'il lah. Jadi waw tu menunjukkan fa'il situ. Al-waw naib fa'il. Keseluruhan tus'aluna ni jadi khobar la'alla. Khobar la'alla. Khobar la'alla. Ya. Marfu mim muqaddarah. Muqaddarah ditakdirkan dia muqaddarah. Muqaddarah tu mana ditakdirkan. Sebab apa dikatakan muqaddarah? Sebab dia jumlah. Tus'aluna tu fi'il dengan naib fa'il. Dikatakan sebagai jumlah. Ya. Fi'il dan naib fa'il, ya. Tu jumlah. Jadi kalau seandainya bentuk isim sebenar, kalau bentuk isim sebenar, maka dia akan berbaris atas lah. Macam kita perkataan, ya, innallaha alimun. Innallaha
alimun. Jadi alimun kan bari dhammah. Jadi kerana ini fi'il jadi jumlah. Jumlah fi'il dengan fa'il ni jadi khabar la'alla. Ya. Fi mahalli raf'in. Ditakdirkan ya dia berbaris marfu, berbaris dhammah. Fi mahalli apa dia? Fi mahalli mengambil tempat raf'in, ya. Tadi kita jumpa fi'il madhi ada naib fa'il. Ini fi'il mudhari ada naib fa'il. Dua-dua ni dikatakan sebab fi'il majhul, ya. Madhi tadi madhi majhul. Ni mudhari ni mudhari majhul. Sebab itu dia ada naib fa'il. Kamu ditanya. Kamu ditanya tu fi'il mudhari majhul. Sebab itu dia ada naib fa'il, ya. Kalau dia bukan majhul, mereka tanya. Yas'alun. Contohnya yas'aluna. Mereka tanya. Kalau mereka tanya, tu tak ada naib fa'il. Kita kena sebut fa'il saja. Ya. Yang ada naib fa'il ni ialah majhul. Fi'il majhul. Apa dia? Okey. Ya. Ya, alamatul jam'i. Jadi sebenarnya yang menjadi yang jadi isim la'alla tu sekali dengan kum. Tapi nak dipecahkan i'rab tu, kaf tu, ya, isim la'alla, mim alamatul jam'i. Padahal ya dua-dua ni semua jadi kaf mim tu memang jadi isim la'alla, ya. Tinggal lagi nak dipecahkan satu kaf satu mim supaya orang tahu. Jadi yang menjadikan kamu tu mim tu kum. Kalau tak ada mim dia jadi ka. La'allaka, mudah-mudahan engkau. Tak jadi jamak lah. Itu la'allakum, ya. Kum tu, mim tu alamatul jam'i. Baik. Sambung lagi. Ayat yang ke-14, ya. Qalu. Fi'il apa ni? Fi'il madhi mabni bid dhamma. Dhamma pada lu tu. Qalu, lam depan lu tu, ya. Okey, lagi ada waw dia tu, waw. Waw fa'il. Waw jama', sebut waw jama'ah. Sebut waw jama'ah fa'il. Sebab waw ni menjadikan dia jamak, mim pun jamak, tunjuk jamak, ya. Jadi waw jama'ah fa'il. Ya. Kenapa alif tu tak disebut? Qalu. Waw tu disebut. Waw tu fa'il. Depannya ada alif. Qalu. Kenapa alif tak disebut? Alif tu tak berfungsi. Ya, alif tu tak berfungsi. Itu hanya menutup mulut waw. Kan waw tu menganga. Jadi tak sedap lah tengok waw tu menganga. Ya, tak ada tutup. Jadi tutuplah alif. Ya. Jadi waw tu memang tak ada fungsinya, ya. Hanya dia sebagai penutup mulut waw. Nampak tak? Jadi waw tu dia tidak dibiarkan macam tu saja. Kalau dibiarkan dia macam mulut menganga. Jadi kena letak alif. Ya, alif itulah penutupnya. Ya. Cuba perhatikan, ya, tiap-tiap waw tu mesti letak alif, ya. Supaya jangan tenganga, ya. Baik, kita sambung lagi ayat selanjutnya ni, waw fa'il. Ya wailana.
Ya nida. Nida ni seruan ya. Hai, hai, hai. Itu seruan. Wahai manusia. Itu seruan. Namanya nida. Ya. Kemudian waila, waila saja. Munada. Bukan munadi, munada. Nah, munada tu mana yang diseru. Yang diseru. Ya Ahmadu. Wahai Ahmad. Jadi ya tu nida, Ahmad tu munada. Kemudian ya waila, waila ni munada, ya wa huwa mudhaf. Na mudhaf ilaihi, mudhaf ilaihi. Sebab itu mudhaf ilaihi ditulis. Mudhaf ilaihi ditulis, tapi wa huwa mudhaf kita kena sebut. Setiap kali jumpa depannya mudhaf ilaihi, ya, setiap kali kita jumpa depannya mudhaf ilaihi, kita sebut dulu wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf, ya. Cuba ulang balik. Ya wailana, ya nida, waila, waila munada, munada, wa huwa mudhaf, na mudhaf ilaihi. Inna harfu nasah. Harfu nasah. Harfu nasah. Adik-beradik la'alla tadi. Adik-beradik la'alla. Dia menasabkan, dia urut-urut yang menasabkan isim. Dia bukan fi'il, menasabkan isim. Di sebelah harfu nasah. Ya, kemudian ya inna, na tu ada dua. Inna, asalnya innana macam tu ya. Jadi na yang kedua ni isim inna. Isim inna. Jadi ulang balik. Inna harfu nasah. Na isim inna. Kunna fi'il madhi mabni bis sukun. Na isim kana, isim kana. Jadi kunna ni dua perkataan, satu kun, satu na. Kun kana, na tu isim kana. Itu ada sabdu tu kunna. Dua perkataan, satu kun, satu na. Ya. Jadi kunna, kunna tu ialah kun daripada kana, fi'il madhi mabni bisukun. Na isim kana. Zalimin. Khobar kana mansub ke marfu. Kalau marfu, zalimuna, itu marfu. Zalimuna, wanun. Itu marfu. Ni apa? Mansub. Khobar kana mansub. Cuba tulis. Khobar kana mansub. Khobar inna marfu. Itu kena catat tu. Khobar kana apa? Mansub. Kalau khobar inna? Okey, marfu, pandai pun. Okey. Wahwa tu dia menyorok, tak nampak. Ustaz pun tak nampak dia menyorok. Jadi yang menyorok tu kita kena sebut, ya.
Jadi dalam yang tersurat ada tersirat. Jadi yang tersirat tu wa huwa. Wa huwa mudhaf. Setiap kali kalau depannya ada mudhaf ilaihi, kita kena sebut awalnya wa huwa mudhaf. Macam tu. Dan dia jadi mudhaf, wa huwa mudhaf. Baik, kita belum habis lagi ni. Zalimin jadi khabar apa tadi? Khabar kana. Okey. Tadi kita jumpa inna dan isim inna. Inna ni juga ada khabar. Inna, dia yang pangkal tu. Inna, ya, dia ada khabar inna. Jadi mana khabar inna? Jumlah. Kunna zalimin, sebut. Kunna zalimin jadi khabar inna marfu muqaddara. Marfu, ya. Atau kita sebut begini, khabar inna, ya, marfu fi mahalli raf'in. Raf'in, ain. Rafa'in. Raf'in. Zalimin memang dah jadi khabar kuna, khabar kana. Tapi sekarang yang inna ni tak ada khabar lagi. Sebab itu inna dengan kana ni dia ada khabar. Jadi sekarang khabar inna ni pula disapu dua-dua. Kuna zalimin dua-dua ni jadi khabar inna. Faham tak? Kuna zalimin dua-dua ni jadi khabar apa? Inna. Sebab inna tak ada khabarnya. Sebab itu dikatakan kunna zalimin khabar inna fi mahalli raf'in, mengambil tempat marfu. Ya. Baik, sampai situ dulu. Ya.